Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan sama balik kitab kita ni di sekitar wali dan karamah antara fakta dan khayal. Di sekitar wali dan karamah antara fakta dan khayal. Terbitan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Maulana Kelantan. Maik lah, Majlis Agama Islam Kelantan lah. Jadi kita dah masuk bab yang ke 4 dah, iaitu wali dan karamah dalam tarekat tasawuf. Nah, kita bicara secara umum dan kita masuk dalam satu topik je kewalian ya. Seperti yang telah disebutkan terdahulu, fenomena karamah berkait rapat dengan kewalian di kalangan para sufi. Jadi karamah ni kita ada karamah biasa, orang soleh saja sebut wali dah ni. Dengan mereka mendakwa karamah tersebut hasil daripada amalan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta merupakan tanda kesahihan suluk yang mereka ikuti. Ya, seolah-olahnya kalau tak ada karamah, tak ada benda pelik, benda ajaib yang berlaku pada mereka, tak jadi tak wali. Yang pentingnya dia katalah ikut Al-Quran Sunnah. Secara umum lah kata-kata mereka, tapi banyaklah bid'ahnya. Tanda sahih, jadi tanda amal yang terima, tanda suluk ni sampai kepada golongan saliki yang menuju Allah ni, sampai ke satu makam-makam tu, tanda dia kena keramat, ada keramat lah. Ada benda-benda pelik. Di kalangan ahli sufi, kewalian bererti menundukkan kekuatan alam berwarna melalui kekuatan rohani yang boleh menyebabkan seseorang wali itu berkemampuan memperlihatkan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi tunduk alam ada sistem sunnatullah, sistem biasa ni, sistem fizik, sistem alam biasa ni akan tunduk kepada kekuatan rohani. Sehingga berlaku perkara pelik yang mencari adatnya. Menceritakan perkara-perkara yang ghaib. Jadi Tok Wali tu cerita boleh baca hati dah. Tok Guru boleh baca hati, takut. Bukan takut Tuhan dah, takut pada Tok Guru dah. Takut salin Tok Guru ni, takut dia baca hati saya. Benda ni berlaku. Ada orang yang ustaz tak boleh, tak boleh. Ayat Tok Guru Maulana dia pun gitu dah. Jadi kira tak berat dah tarekat. Kalau ada dalam jemaah tabligh dah. Yang lain berat lagi, tapi nak cerita ni benda ni pun berlaku dah. Tok cerita benda-benda ghaib. Tok cerita ramal benda akan datang. Memperolehi berita-berita alam ghaib melalui bisikan halus. Jika ilham atau perkasyaf. Gitulah tak. Benda tu tak tahu betul atau tidak, tapi mereka yakin tu betul lah Tok Wali. Berbahasa Suryani tanpa mempelajarinya, bahasa sihir lah. Menurut para sufi, bahasa Suryani ialah bahasa malaikat dan bahasa ahli syurga, kata mereka. Bahasa yang tidak difahami zaman moden lah. Bahasa inilah yang digunakan ketika mayat disoalan kubur. Bukan bahasa Arab lah, bahasa Suryani. Tetapi bukan bahasa Suryani yang digunakan untuk berterjemahkan falsafah Greek purba dan sebagainya pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Kata bukan lah. Bukan Suryani itu. Ini bohong dia lah. Dia ada buku Suryani, buku sihir. Bagi mereka, seseorang wali itu berada pada satu kedudukan atau makam kedudukan lah, yang tiada apa yang tidak boleh dilakukannya. Dia boleh berlaku, boleh lipat pun, boleh pergi Mekah pakai semalam, sehari semalam lah. Sehingga bila ia mahukan sesuatu, ia hanya perlu menyebutkan kun, jadilah, kun fayakun. Jadi boleh ambil kerja Tuhan, boleh ambil sifat Tuhan, boleh ambil boleh ambil kerja Allah SWT lah, nak jadi Tuhan juga. Jadi cukup hanya menyebut kun, jadilah saja dah. Maka sesuatu itu pun terjadi berdasarkan kepada hadis Qudsi yang telah disebutkan terdahulu, iaitu abdi ata'ni takun misli taqulu li syai'in kun fayakun. Rujuk As-Sufiyah fi Nazar Islam oleh Samit Atif Al-Zain halaman 188. Jadi hamba tu tak pada aku dan jadi seperti aku. Jadi serupa Tuhan lah. Dan dia berkata pada sesuatu kun fayakun. Jadi Tuhan. Matlamat sufi ni akak rohani yang tinggi, latihan rohani yang sangat hebat, larut dengan alam wahdatul wujud, bersatu dengan alam, bersatu dengan Tuhan. Tu matlamat sufi hak jenis mengarut ni lah. Bukan tasawuf akhlak dah. Dia jadi pada falsafah kebatinan rohani yang tahap bersatu dengan alam lah. Yang terpengaruh dengan Neoplatonisme lah. Serupa dengan apa yang berlaku dalam motivator moden ni nak. Orang putih mereka ke apa ke yang ada dipanggil
amalan tertentulah sehingga bersatu dengan alam yang ada aura, alam yang aura positif, aura negatif, macam-macam lah. Sedap dengan cerita motivator daripada orang putih ni. Jalan untuk sampai ke martabat wali ini ialah melalui ilmu laduni, ilmu dari Tuhan direct lah, yang didakwa oleh para sufi sebagai diperolehi secara langsung daripada Allah Ta'ala tanpa perantaraan. Pada pendapat mereka, ilmu laduni ini lebih tepat, lebih padat dan lebih berhikmah daripada ilmu-ilmu lain yang diperolehi melalui usaha pembelajaran dan pengajaran. Belajar Al-Quran, hadis, macam-macam ni. Itu ilmu rendah, tak tepat, salah faham. Belajar tafsir Quran sesat, belajar hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim sesat. Baca pun sesat. Habis sesat. Dia ni cerita mengarut. Kau saya boleh minta dengan pokok ni, tak apa pula dah. Dia kira dia ada talaki, ada kitab-kitab tertentu. Lepas tu, boleh kata berlapan dada dan khilaf. Kononnya dah boleh minta dengan pokok. Ni penyakit-penyakit karut ni lah. Dengan mempunyai ilmu ini, seseorang itu tidak perlu lagi mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Pencapaian dengan ilmu laduni ini, ilmu sufi tahap tinggi ni, direct dengan Allah SWT ni, itulah yang dikatakan kewalian. Wali-wali ni, dia boleh kasyaf, dia boleh ada rasa hati, dia ada macam ilham, dia ada bisikan-bisikan halus yang hebat ni. Menurut mereka lagi, ilmu laduni berasal daripada rakan Nabi Musa AS, iaitu Nabi Khidir AS. Dia kata gitulah. Yakni mereka yang mereka anggap sebagai imam bagi segala wali dan golongan salikin. Jadi golongan yang menuju Allah SWT ni nak jadi Tuhan mereka dah. Jadi Khidir ni ada ilmu laduni lah. Mereka mendakwa, itulah pendapat mereka lah dah. Mereka mendakwa para syekh tarikat sufi menemuinya secara berdepan mata. Dari beliau mereka memperolehi segala rahsia-rahsia. Ilmu ni kira rahsia. Benda pelik, benda rahsia. Benda bukan benda zahir. Kaji Al-Quran hadis ni bahas. Dalil kuat, sahih, da'ih. Bukan. Dia punya rahsia-rahsia dah. Kerana ia tidak mati hingga ke akhir zaman. Dan kini ia bermukim di Masjidil Aqsa. Ni siapa dia ni? Menemui itulah Syekh Nabi Khidir. Jadi terikat cerita sufi ni tak ada kerja lain. Cerita pasal Nabi Khidir. Suka benar cerita Nabi Khidir ni lah. Ia sentiasa mengembara ke seantara alam berwarna, alam berada di semua tempat. Dan akan menemui para sufi apabila disebutkan alaihissalam. Khidir alaihissalam agak jemari. Jadi Tuhan nak. Jadi macam Tuhan pada orang sufi ni. Rujak Sufiyah fi Nazar Islam oleh Samis Atif Az-Zain halaman 159. Untuk mengetahui kisah pertemuan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS berserta dengan punca nama ilmu laduni, maka silalah pembaca merujuk surah Al-Kahfi dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengenainya. Di dalam risalah Al-Qushairiyah ni, kitab sufi lah ni, lafaz wali, ya ada yang menarik, bagus, menyentuh hati, bagus tak? Tapi ada lah benda karut dia. Dalam risalah Al-Qushairiyah, lafaz wali mengandungi dua pengertian. Pertama, wali ialah orang yang segala perkaranya tertakluk di bawah kelolaan Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa huwa yatawallas salihin. Maksudnya lebih kurang, dan dialah iaitu Allah yang melindungi orang salih. Surah Al-Araf ayat 109. Ini berarti bahawa Allah tidak membiarkan mereka sendirian, tetapi meletakkan mereka di bawah riayahnya, perhatiannya, jagaannya. Jagaan Allah lah. Kedua, wali ialah orang menjalan keperibadatan dan kepatuhan kepada Allah SWT secara berkekalan tanpa diselangi sebarang maksiat kepada Allah. Setara tu teh lagi dah. Kedua sifat ini wajib ada bagi perbolehkan seseorang itu dianggap wali. Tapi benda tak tepat juga. Wali ni bukan maksum, Nabi je maksumnya. Ia wajib melaksanakan hak Allah Ta'ala dengan secukupnya dan sentiasa berada di bawah pemeliharaan Allah SWT. Maka sebagaimana para rasul dan anbiya itu bersifat maksum, maka para wali juga dikatakan bersifat mahfuz. Tapi maknanya macam maksum juga ada mahfuz. Iaitu berada di bawah peliharaan Allah Ta'ala. Sekali tengok, betul. Sekali tengok tak betul. Kalau kaji mendalam, tak betul pula dah. Kena perhati muhlik lah. Ya, begitu je main atas perkara-perkara yang sama-sama kan. Malah dikatakan juga setengah para wali sufi itu mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan dirinya dalam berbagai-bagai rupa. Macam jin, syaitan, iblis. Di wali-wali sufi ni boleh berupa macam-macam. Umpamanya kadang-kadang ia kelihatan 7 orang. Pada masa yang lain ia kelihatan seperti seekor gajah. Pada ketika yang lain pula ia dilihat sebagai seorang askar. Kemudian pada masa yang lain pula lagi ia kelihatan seperti seorang kanak-kanak.
Dan begitulah seterusnya. Jadi sufi ni percaya. Kadang-kadang Nabi Khidir pergi muka pun negara. Kadang pun putih, kadang-kadang pun Arab, kadang pun Melayu, kadang pun Cina, pun India, macam-macam tak. Nabi Khidir pun. Nabi Muhammad pun dia qazah puak-puak sufi ni. Dia mengaku dia qazah jumpa Nabi. Nabi pun berbagai-bagai macam rupa juga. Ada muka negara, apa dia cerita. Ada muka pun Arab, kadang pun putih. Macam orang Melayu, macam orang Cina, macam-macam ni. Dia qazah mereka dah. Mengaku jumpa Nabi. Mengaku jumpa Nabi Khidir macam-macam. Kadang-kadang monyet pun ada dah. Tetap Nabi Khidir dah. Tu ya qazah zahir, mimpi lagi lah. Mimpi lagi kuat lah. Nabi Muhammad pun boleh berupa monyet. Tetap kena yakin tu Nabi Muhammad. Tapi kerana amal dia buruk, jadi muka monyet dia kata dia jadi. Ya siapa terima sangat-sangat luas. Kita kata monyet mengaku Nabi. Takkan kita, tapi tidak. Dia kata alam misal ni boleh jadi macam tu lah. Ni antara benda yang dibincangkan oleh sufi lah. Dia luas sangat sehingga mudah lah orang sesatnya tak tahu batasannya. Berupa gajah pun tak wali juga. Berupa gajah Nabi Khidir juga. Sementara seorang wali sufi yang lain pula kelihatan seperti terapung-apung di udara. Ni wali dia. Dan dengan mempunyai 7 biji mata pula ada wali dia. Pada haji setan iblis lah. Jadilah macam Hindu. Buat apa? Buat patung macam. Gajah pun ada. Buat kata macam mata banyak dah. Ada tangan banyak. Biasanya jadi tok wali berlakon ni. Khayal-khayal wali-wali. Halusinasi. Lah sekali tu direka cipta. Tengah patung ni. Begitu ke Kristian di negara Afrika ni warna gelap hitam ni. Tempat putih warna putih. Patung Yesus. Kemudian terdapat pula wali sufi yang sengaja membuat perkara-perkara yang mungkar dan ditegur perbuatannya. Maka penegurnya dikatakan tiba-tiba menjadi lumpuh seluruh badannya. Lepas tu dia kata keramat. Bukan sihir, bukan ada gangguan jin syaitan iblis, tapi kata keramat ni. Tegur tok guru buat maksiat ni. Ahli neraka lah, habis jadi lumpuh kan. Tok guru dia tak akan maksiat. Biarlah sumpah kau kata wuduh kau tak. Habis segala binatang sebut dah. Tok guru dia sebut. Sebab dia ulama kan tok guru mana boleh lawan darah. Darah yang beracun. Ni penyakit sufi lah tak. Jemaah Islam hak ngaku tu pun perangai lebih kurang sufi tak. Tok guru dia macam maksum dah. Macam Nabi. Di dalam Ar-Risalah Al-Qusyariyah terdapat kata-kata Al-Junaid bin Muhammad. Junaid bin Muhammad kata apa? Penghulu golongan sufi lah Junaid ni. Yang menyebutkan bahawa seseorang itu tidak akan mencapai martabat awliya sehinggalah ia diakui oleh 1000 orang siddiq. Dari kalangan para ulama sebagai seorang zindik. Jadi semua ulama kata zindik baru dia jadi martabat wali. Semua kata dia ni kafir yang merosakkan Islam dari dalam, mengaku Islam tapi dia kafir sebenarnya perbuatan dia. Orang ni dah dikatakan martabat wali. Sampai tahap tu dah. Kerana hal ehwal para awliya melampaui batas akal dan nakal. Wali-wali ni tak logik. Lagi gila, lagi tak logik. Itulah tak wali dah. Begitulah orang Melayu faham tak? Jumpa orang gila mana-mana. Akan disangka wali dulu dah. Tak wali ni. Orang gila. Habis orang wali jadi tak wali. Ni perangai orang Melayu dah. Seseorang wali tidak akan menjadi wali sehinggalah ia tabah dan cekal dalam menghadapi seberat-berat malapetaka dan sebesar-besar bahaya. Siapa gila ke diri dia. Ia tidak berkanjak daripada tampaknya walaupun dikejutkan dengan sesuatu yang tidak dapat dihadapi oleh mana-mana manusia biasa. Kerana seorang wali itu ditempatkan oleh Allah di atas kerusi tauhid. Dan diangkatkan semua hijab daripadanya serta dimasukkannya ke dalam rumah fardaniyah. Nak jadi Tuhan lah. Di atas kerusi tauhid lah sekali dia bersatu dengan Tuhan. Ini perangai sufi ni tak? Dan disingkapkan padanya keagungan dan kebesaran. Dan apabila penglihatannya tertimpa ke atas kedua-duanya, nescaya kekal tanpa ia dan fana dalam zat Allah. Tak ada kerja lain. Hancur diri dia dalam zat Allah SWT. Bahawa dia terwujud ni. Sebelum itu Ibn Arabi dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah telah mengakui bahawa beliau telah diletakkan di atas sebuah kursi di depan Allah Ta'ala. Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tapi bergelik gitulah. Tak sesat lah. Wahabi sesat, dia tak sesat. Pelik-pelik cakap pun gila dah. Terang-terang kufur dan kafir kalau ucapan dia nak. Kita nak tahu itu boleh. Sakit bahaya tapi janganlah siapa kau membela siapa kau. Terima ajaran dia dah. Maksudnya tetaplah ucapan kena ngaku dulu. Zahir kafir dia.
Dengan dikelilingi oleh para pembesar-pembesar malaikat dan nabi-nabi untuk memilihnya sebagai khatamul awliya, penama wali-wali. Jadi Ibn Arabi kata, habis Allah Ta'ala depan malaikat nabi-nabi pakat kelilingnya untuk pilih dia sebagai khatamul awliya ni, penama wali-wali. Ngaku itulah. Oh ni juru kan, hati bersih. Sampai wujud bukan main dah. Kagum dengan diri sendiri, penama wali-wali ni. Ni perangai sufi kononnya. Orang ya tasawuf orang yang ikut tasawuf tarekat ikut ni hati kotor. Wahabi ni hati kotor, jahil. Dia ni alim kononnya, wujud bukan main, akak diri ni. Oh dah sanjung diri sendiri ni hebat benar dah. Lepas tu anak murid pula kena sanjung anggap dia macam Tuhan. Semua boleh baca hati, boleh tahu kasyaf. Ni perangai sufi dah. Akak diri sendiri ni sebagai angkat disuruh anak murid dia angkat dia tahap tinggi sangat. Siapa tahap ketuhanan lah. Dah. Lumrahnya bagi golongan orang yang bertasawuf, tanda-tanda kewalian seseorang itu ialah berpakaian kotor, berambut panjang tanpa dipelihara, pakaian bertampal dan koyak rabak, merayap ke sana kemari di muka bumi. Gila kan? Kebingungan terhadap diri sendiri, akal fikiran yang kurang sihat dan menafikan kewujudan diri sendiri. Dia kena nafi. Dia kata semua ni Allah, dia tidak ada diri dia. Dia kena hancur, fana, hancur binasa. Jadi gila lah. Tu pun ni angkat orang tarik tak wali ni gila dia. Tengok gila, habis gila jadi tak wali . Tiada siapa pun dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengakui adanya wali-wali. Kerana Al-Quran sendiri ada menyebutkan tentang wali-wali tersebut. Al-Quran ada sebut dah. Tapi bukan gila. Wali soleh. Tak mestinya wali tu ada keramat pelik-pelik. Kadang-kadang ada keramat dia pun tak sadar dah. Orang lain pun tak tahu. Jadi bukanlah dengan maksud mesti ada pelik-pelik yang diketahui umumnya. Tetapi wali di kalangan para sufi itu berbeza sama sekali daripada pengertian yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi tok wali dia boleh diusahakan, boleh amal tertentu dah. Ni ikut tarekat tertentu. Di antara ayat suci yang mengandungi lafaz wali atau aliyah ialah wallahu waliyul mu'minin. Maksudnya lebih kurangnya dan Allah pelindung orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 58. Lindung daripada segala bahaya dan lindung daripada buat kesilapan lah. Jadi banyak terjaga lah. Tapi bukan suci, ada juga silap. Tapi bukan maksum. Tapi banyak perkara dia terpelihara sehingga dia tidak kurang lah buat dosa lah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Maksudnya lebih kurang, ingatlah sungguhnya penyokong-penyokong Allah. Awliya Allah ni, wali-wali Allah ni, penyokong Allah ni, tiada ketakutan pada mereka. Maksudnya tak takut, kuat tawakal pada Allah. Dan mereka tidak berduka cita, tidak sedih sangat. Banyak tawakal pada Allah, bergantung dengan Allah sampai tidak sedih apa yang menimpa mereka walaupun musibah. Yang beriman dan mereka bertakwa. Poin yang pentingnya beriman, tidaklah nak jadi Tuhan belaka. Dan mereka bertakwa, takut pada Allah. Mungkinlah kononnya bertakwa tapi akak diri sendiri ujub. Seolah-olah sampai pangkat kenabian, Nabi Khidir lah. Bangga diri lah, macam-macam lah. Kononnya akhlak tasawuf tapi macam itulah akhlak tasawuf. Sebab itu kita setengah pelik. Bunyi tasawuf kata macam-macam ke Dr. Mazhar Turuzaimi tapi mulut tu huduh ni. Mulut tu huduh. Surah Yunus ayat 62 hingga 63. Wa innaz zalimina ba'duhum awliya ba'd wallahu waliyul muttaqin. Maksudnya lebih kurang dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebahagian mereka menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain. Dan Allah memimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi orang masuk wali sini ialah penolong, penyokong dia. Antara satu sama lain saling sokong menyokong, tolong menolong dia. Tapi Allah tu adalah wali muttaqin, pemimpin orang yang bertakwa. Allah pimpin, Allah jaga dia. Surah Al-Jasiyah ayat 19. Dua ayat pertama di atas jelas memperlihatkan betapa kewalian itu telah dikaitkan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan dan takwa. Jadi poin penting ni iman dan takwa, bukan bersatu dengan Tuhan, fana diri, bukannya. Beriman dan takwa, takut pada Allah. Bukan akak diri jadi macam Tuhan ya. Allah SWT sendiri menyifatkan diri dia sebagai wali atau pelindung bagi orang beriman dan pelindung bagi orang bertakwa. Wali-wali atau para awliya Allah itu ialah orang-orang yang
beriman lagi bertakwa tu poinnya. Padahlah tak mesti ada benda pelik. Yang soleh, yang baik, tak balas dengan orang tak. Tak wali lah dia lah. Adakah wali perlu kita cium tangan ambil berkat? Tidak mesti. Berkat, lebih berkat kita tiru akhlak dia lah. Sayang dia, doakan dia, padahlah. Kalau kita sayang akhlak dia selama kita cintakan dia kerana Allah SWT, kita beritahu dia, kita cintakan Allah. Dan kita doakan kebaikan bagi dia. Bukanlah nak ambil berkat, ngakak orang tu sebagai Tuhan lah. Dia tahu benda gaib lah. Mulut masin lah. Tak mesti benda gitu. Ni wali Allah, tak ada kerja lain. Orang gila, kalau tak gila, mulut masin lah. Mulut cerita benda, seolah boleh baca benda gaib. Tahu benda akan datang. Tu kerja akak Tok Wali tu jadi Tuhan. Ni penyakit lah. Sementara ayat ketiga, Allah menjadikan orang yang zalim itu sebagai wali atau pemimpin satu sama lain. Jadi Tok Wali kepada sama-sama orang jahat lah. Orang kafir, orang jahat. Itulah. Ini berarti kata-kata awliya dalam Quran itu digunakan untuk kedua-dua golongan yang baik dan golongan yang jahat. Wali Allah ada, wali syaitan ada, wali orang jahat pun ada dah. Ini berbeza sama sekali daripada pengertian wali dan awliya yang digunakan pakai oleh para sufi. Yang ternyata tiada kaitan dengan pengertian yang dicerminkan oleh ayat Quran Al-Karim. Jadi tak serupa dengan ayat Quran Al-Karim. Jadi maksudnya khusus untuk wali tu untuk perkara pelik-pelik lah. Makam-makamnya dicipta oleh mereka dah. Kelainan pengertian wali di antara yang difahami oleh golongan yang bertasawuf dengan yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran Al-Karim itu telah menimbulkan tanda tanya. Mengapakah ada kelainan ini? Kenapa maksud wali sufi ini tidak sama dengan apa yang disebut dalam Quran? Tak sama maksud Quran lah. Maksud yang dimaksudkan dalam Quran lain dengan wali dimaksudkan dalam sufi. Mesti ada benda bukan semata beriman dan bertakwa. Mesti ada benda karamah dah. Karamah tidak mesti. Kalau karamah tu tak betul umum sekadar berkat ilmu dia. Karamah dah. Tapi sufi ni nak benda pelik. Benda yang pelik-pelik ajaib nak sampai tahap macam jadi Tuhan. Barulah wali ya. Adakah istilah wali di kalangan golongan bertasawuf itu lebih istimewa pengertiannya daripada pengertian lafaz wali yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim? Al-Quran Al-Karim umum je. Nah. Orang Islam seolah-olah maksudnya semua orang Islam tu wali. Cuma wali kecil, wali semakin dekat dengan Allah. Semakin kuat pergantungan dengan Allah dan dipimpin oleh Allah. Tu je maksud wali. Tidaklah maksud wali ni. Kalau nak sampai tahap wali ni payah. Sangat-sangat payah sampai ke. Kena jadi macam Tuhan dah baru jadi wali. Seperti sufi dah. Jadi orang kampung biasanya orang yang soleh baik-baik biasanya kalau dia tidak amal tarekat tertentu, amalan tertentu tidak dikira wali. Dia kira wali ni mesti kita cakap macam orang gila dah. Ayat berbunga-bunga, ayat berfalsafah dan nak cerita benda gaib ni. Terbaca hati orang, nak cerita ramal akan datang. Macam tu bagi wali, bagi sufi ni. Disebabkan seorang wali sufi itu berkeistimewaan dengan karamah. Karamah bagi mereka benda pelik lah. Karamah ni tak ada berkat ilmu sehingga orang jadi apa? Dengan jadi baik dengan akhlak dia, orang tak baik ni tak kira karamah dah. Dia kira karamah ni benda pelik dah. Sebagaimana seorang nabi dan rasul berkeistimewaan dengan mukjizat. Dia kira nabi ada mukjizat, tak wali mesti ada karamah. Itu perangai sufi dah. Rasulullah SAW tidak pernah menamakan orang-orang yang punya ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis kudusinya yang masyhur sebagai wali. Iaitu ini ada satu hadis kudusi yang terkenal lah. Ma taqarraba ilayya 'abdi misla ma aftaratu 'alaihi wa ma zala yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi. Artinya hambaku tidaklah bertakarub kepadaku, mendekatkan diri pada Allah SWT seperti mana ia bertakarub melalui apa-apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Nak dekat diri dengan Allah, pertama buat benda fardu tu, bukan buat benda sunat dulu. Ia sentiasa bertakarub mendekatkan diri kepadaku melalui amalan-amalan sunat sehingga aku mengasihaninya. Maksudnya buat fardu pun pada dah wali itu, cumanya lebih dekat lagi lah. Apabila aku telah mengasihinya, maka jadilah aku pendengarannya yang ia dengar melaluinya. Maksudnya dia taat perintah Allah,
dengan benda baik lah. Penglihatannya ia lihat dengannya, maksudnya tengok benda baik, tidak benda maksiat. Tangannya ia tepis dengannya, benda-benda guna tangannya untuk kebaikan lah. Dan lidahnya yang ia bertutur dengannya, maksudnya bertutur mengikut perintah Allah SWT, tidak menentang, tidak salah lah, tidak dosa lah. Jadi keimanan pada Allah dan mematuhi segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, itulah jalan yang sebenar bagi seseorang menuju ke arah pencapaian martabat wali. Kerana kewalian itu adalah suatu kedudukan yang menerima keredaan Allah dan keampunan Allah, serta menerima rahmat dan pahala dari Allah SWT. Adapun orang yang mula-mula dikatakan mencipta martabat wali ni, yang cerita martabat wali ni, wali kutub, wali abdah, ialah Zunun Misri, yang dipercayai mencedoknya daripada sistem kerajaan Fir'aun. Zun Misri ni kata cedok sistem kerajaan Fir'aun lah. Baca sejarah-sejarah Fir'aun ni dulu-dulu, buatlah sistem perkelasan mengikut kaedah-kaedah tertentu supaya dimasukkan dalam sistem sufi lah, nak ke martabat wali sufi. Dia mengkelaskan kerajaan Fir'aun ni, yang mengkelas-kelaskan kedudukan kahin-kahin, tukar-tukar sihir dia, tukar-tukar ramal dia dan sami-sami mereka lah. Ini memandangkan Zunun Misri adalah terlibat dalam kajian kisah-kisah Mesir purba, yang kata dah. Ada kajian. Dulu pun ada kajian-kajian cari manuskrip lama-lama noh. Lepas tu baca kaji tulisan-tulisan purba. Lepas tu dia terpengaruh dah. Sehingga dia masukkan dalam dunia Islam, ilmu Islam. Di sana terdapat pula setengah golongan yang terpesona dengan darjat kewalian. Tak ada cerita lain, tak cerita, boleh baca hati, ada aura-aura tertentu dah. Secara berterus terang mendakwa bahawa kewalian adalah lebih besar, lebih mulia dan lebih penting daripada darjat kenabian. Kadang-kadang tak cerita direct, tapi secara tersirat kalau kita dengar cerita ni, tak ada kerja lain, tak cerita pasal keramat, benda-benda pelik-pelik, martabat-martabat kewalian, sehingga kita nampak tidak cara pun hadis-hadis sahih, tak cara pun kelebihan kata-kata Nabi. Kadang-kadang dia bermain-main dengan hadis-hadis palsu. Ni penyakit-penyakit orang yang terpengaruh, terperangkap dengan sufi-sufi kebatinan. Lanjutannya ialah mereka lebih mengutamakan para wali daripada para nabi. Di samping mereka mencipta pula hadis-hadis bagi menyokong dakwaan mereka yang korek tersebut. Yang akak-akak tak wali lebih daripada para nabi. Terkadang dia main hadis, mereka cipta hadis palsu ataupun berpaut dengan hadis-hadis palsu yang pelik-pelik. Dan dianggap sahih lah bagi mereka kerana kasyaf Tok Guru cerita ni. Umpamanya ada hadis ciptaan mereka yang menyebutkan bahawa para wali berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Dan kedudukan mereka dicemburui oleh para nabi dan para syahadat. Malah mereka menciptakan pula ungkapan-ungkapan yang membayangkan kerendahan maqam para anbiya, nabi-nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul ni rendah berbanding dengan wali-wali ni. Sebab wali-wali ni bersatu dengan Tuhan. Hebat lagi dah. Nabi-nabi tak ajar benda gitu tu. Supaya rendah diri, hina diri di hadapan Allah SWT, bergantung dengan Allah. Tak angkat. Dia tidak yakin sekata-kata bahawa dekat dengan Allah, yakin dah syurga. Tapi wali-wali lebih daripada syurga, jadi Tuhan. Umpamanya mereka menyatakan kami mengharungi lautan, sementara para nabi hanya berdiri di pantainya. Ada biasalah kitab-kitab sufi dia cerita benda gitu dah. Dan katanya lagi, kamu para nabi diberikan gelaran, sementara kami iaitu para wali dianugerahkan dengan sesuatu yang tidak dianugerah kepada kamu. Lebih hebat lagi wali. Jadi cerita Khidir ni, dia tak suka berbual nabi. Lebih kepada wali bagi dia. Sebab dia nak angkat Khidir ni sebagai tonggak kepada berhujahnya mereka bahawa wali ni lebih tinggi kepada nabi lah. Ibn Arabi dalam bukunya Fusus Al-Hikam ni berat lagi daripada kitab Futuhat Al-Makkiyah ni. Kitab Fusus Al-Hikam ni. Ketika memberikan kelebihan pada darjah kewalian ke atas kerasulan, lebih wali daripada rasul dan kenabian, menegaskan sesungguhnya Allah tidak menamakan dirinya nabi dan tidak juga rasul, tetapi Allah menamakan dirinya wali. Dia cerita gitu sebabnya lebih daripada rasul. Bukti yang menunjukkan kewalian itu lebih besar kedudukannya daripada kenabian di kalangan para sufi ialah kata-kata Ibn Arabi. Tok Guru besarlah, Syekhul Akhbar bagi sufi ni. Ibn Arabi katakan apa? Wali itu dinamakan ke atas seseorang hamba yang sebenarnya telah mempunyai sifat-sifat kewalian lengkap. Bagi ahli sunnah jamaah, semua orang Islam tu wali. Cuma ada yang lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih tinggi darjat wali dia. Tapi wali bagi sufi ni,
Orang biasa ni, orang awam ni, tak sampai wali kena ikut cara dia. Yang siapa nak jadi Tuhan dah. Fana. Bersatu dengan alam ni. Bersatu dengan Tuhan. Sifat-sifat kewalian lengkap. Sifat kewalian Islam yang paling utama ialah fana dalam zat Allah. Dan bergabung dengan kesatuan zat. Itu poin dia. Ini jadi Tuhan. Bergabung dengan alam. Wahdatul wujud lah. Satu dengan Allah SWT. Di antara yang hak dengan makhluk. Jadi hak Allah dengan makhluk ni serupa lah. Semua gabung lah. Ni macam cerita-cerita orang putih lah. Bersatu dengan alam ke apa ni. Alam tu Tuhan, Tuhan tu alam dia. Sama je. Bila seorang dia fikir, tu timbul istilah Allah tak bertempat ni. Sebab dia payah nak mendefinisikan, memikirkan Allah duduk mana-mana. Dan sekali Allah tak bertempat, bersatu dengan alam ni. Bila seorang itu sampai ke maqam ini, berarti ia telah tiba ke puncak jalan sufi. Dengan itu sesuailah ia menamakan dirinya bukan sahaja dengan nama wali semata-mata, bahkan salah satu daripada nama Tuhan. Jadi maqam dia tak ada kerja lain, nak bersatu dengan Allah, nak jadi Tuhan jugalah. Jadi bukan nama wali semata, serupa nama Tuhan. Nama Tuhan pun serupa wali tu lah. Rujuk Fusus Al-Hikam jilid 2 halaman 117. Tapi begitulah, nak balance jugalah. Cerita lah apa-apa pun dia akan kata teori mereka tu gitulah. Nak balance juga sehingga tidak sesak. Dia kata lah, begitulah perangai ustaz-ustaz kita ni yang bela sufi ni. Bela tokoh-tokoh. Kita berilah kata-kata kufur ni, belik kot lain pun tak. Dia belik juga sehingga tidak dikatakan kufur. Kata-kata yang berat-berat tu, dia belik juga. Di sini ternyata bahawa darjat kewalian di kalangan para sufi itu ialah ketingkatan kefanaan di dalam zat Allah. Fana, hancur diri ni tak ada no. Allah belaka. Yang membolehkan seorang yang telah mencapai darjat tersebut menamakan dirinya dengan salah satu daripada Asmaul Husna. Jadi boleh panggil dia Ar-Rahman, boleh Ar-Rahim, boleh semua nama-nama Tuhan tu. Darjatnya sama je tak. Iaitu nama-nama yang diimani oleh setiap Muslim sebagai nama khusus bagi Allah SWT, tapi boleh bagi kepada sufi, tutup wali dia. Kenapa? Dia bersatu Tuhan, bergabung jadi Tuhan. Tu kerja dia. Dia cerita, dia asalnya, kalau kita dengar, sufi dia kalau dengar, dia mengajar sana bersih hati tak. Amalan rohani ke apa ni. Tapi matlamat dia serupa dengan amalan yoga. Zikir kita sekarang ingat Allah SWT, ahli sunnah jemaah. Merasa hina diri, bergantung dengan Allah. Berasa dosa banyak, berasa hebatnya Allah Ta'ala. Tapi dia tidak nak. Dia kena hancurkan diri. Dia kena buat satu amalan. Kena tak makan, kena amalan tertentu. Sehingga hancur diri, sehingga bergabung dengan Tuhan. Alam dan Tuhan jadi gabung gitu. Jadi hanyut, hancur dah. Sampai tahap tu amalan dia. Itu penyakit sufi-sufi yang itulah yang berbahaya yang kita kena tahu dah. Setakat tu dululah perbincangan kita. Lepas ni rasa nak masuk khurafat dan bid'ah di sekitar khidr ni panjang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.